dengan bersuara. Saya nak bagi straight sikit. Tak nak weh. Okay. Akan Rasul atau dengan Rasul dan memberi oleh kami akan mendatangkan oleh kami akan Aisyah anak Maryam. Benar. Iaitu badal. Ibnu adalah badal kepada Isa. Yaitu anak Maryam. Bayinat. Akan beberapa keterangan dan meneguhkan oleh kami akan dia dengan Roh yang Kudus. Ya. Maka adakah setiap kali telah datang ia akan kamu Rasul? Tak, fa'il zahir dah ada. Maka dhamir mustaqil jawatan perlu atau tidak? Tak perlu. Maka terjemah yang benar. Maka adakah setiap kali telah datang akan kamu Rasul? Ya. Dengan apa yang tidak kamu Dhamir mustaqil jawatan hiya. Ia ini ni. Oleh diri kamu, Ya. telah menjadi sombong oleh kamu. Maka Satu puak telah mendusta oleh kamu, dan satu puak kamu membunuh. betul lah, ada betulan yang saya kira ini baru. Ini semua baru, cuma saya tak ajar lagi. Wa fariqan taqtulun. Fariqan kadzabtum, wa fariqan taqtulunan. Fariqan itu kita makan maf'ulun bi muqaddam. Fariqan kita makan maf'ulun bi muqaddam. Biasa maf'ulun bi sebab fi'il, tapi diletak sebelum fi'il. Maka akan satu puak telah membunuh taqtulun dan membunuh kan? Fariqan kadzab. Maka akan satu puak telah mendustakan oleh kamu, dan akan satu puak kamu bunuh. Maksudnya taqtulun dan fariqan. Taqtulun dan kadzabtum. Fariqan. Maksud gitu. Ini maf'ulun bih muqaddam. Didahulukan. Maksud fi'il dulu maf'ul. Ada yang maf'ul bih muqaddam. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa nak? Patut nak budukah? Kami sembah akan engkau dan kami minta tolong akan engkau. Bila dahulu kamu maf'ul, dia ni kesan dia lebih mendalam sikit. Akan satu puak kamu telah mendustakan oleh kamu, dan akan satu puak kamu bunuh. Maf'ulun bih muqaddam. Tambahan akan itu penting tak? Sangat penting. Teruskan. Wa qala dan telah kata oleh mereka, hati-hati kami ada tutupan, bahkan telah melaknat akan mereka oleh Allah dengan kekufuran mereka. Apa itu bahasa sahabat? Dengan sebab kekufuran mereka, maka amat sedikit apa yang mereka beriman. Masya Allah. Ustaz Saluddin, berapa bintang? Seperti bintang-bintang di galaksi. Bukan di langit di galaksi. Masya Allah. Tanya, Pak Haji. Alhamdulillah. Contoh kita dah kisah ni biasa macam hati saya balik pun rasa senang hati lah. Kalau nak balik petang ni boleh, besok boleh, tak ada salah. Dah selesai kata sudah. Kalau Abu Rashidi tak nak baca pun saya tak kecil hati pun. Tapi apa orang Islam kata, sayang mak, sayang semua, sayang ayah mendengar kata. Rashidi pun sayang guru, sama macam mak lah. Okey, Rashidi mula. Usah apa? Come Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan limpah kurnianya kita terus dipertemukan lagi pada pagi ini bagi berkongsi apa-apa jua yang dapat kita manfaatkan, khususnya berhubung dengan ilmu menterjemah Al-Quran. Yang berkait rapat dengan ilmu menterjemah Al-Quran adalah bahasa Arab, tata bahasa Arab, nahwu, saraf. Cuma dalam sistem harfiah kita tak khususkan pada nahwu saja, ataupun kita tak khusus pada saraf saja. Kita gabungkan antara nahwu dan saraf. Tapi kita tidak menyebut hari ini kita belajar nahwu, hari ini kita belajar saraf. Tak, dalam harfiah tu dah cukup satu tajuk. Dalam harfiah tu ada melengkapi semuanya. Ada nahwu, ada saraf. Cuma kita tak mau jadikan ianya sebagai satu celaru, banyak sangat tajuk nak belajar ini. Cukup satu tajuk, harfiah cukup. Dalam harfiah tu merangkumi. Jadi umpama pepatah Arab kata, menterjemah, memahami bahasa Arab tanpa ilmu nahwu atau saraf, tanpa ilmu tata bahasa, umpama masakan yang tidak ada garam. Masakan yang indah, cantik, dia punya susun atur dia, dia punya presentation dia cantik, tapi kalau tak ada garam, hilang dia punya selera untuk makan. Dan itulah kita kalau dalam menterjemah Quran, dalam belajar bahasa Arab, belajar menterjemah, terjemah aja tak, dia tak akan beri kesan apa. Okey, sebelum tu saya nak tanya, saya dapat respon suara macam mana? Ada kata suara saya tak jelas ke? Tak jelas? Suara perlahan. Okey, saya tinggikan suara. Perlu saya tinggikan suara kan? Macam marah sikit kan? Boleh? Suara cukup jelas? Tolong bagi respon. Gambar saya kira clear. Suara, kipas sudah tutup. Okey. Apapun, saya nak ucapkan, nak menjawab salam anda semua dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga anda yang berada di utara, Perlis, berada di Patani, Alhamdulillah, yang berada di Penang, berada di Perak, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Putrajaya, di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, termasuk Pantai Timur, Kuantan, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan dan di Sabah Sarawak, semuanya dalam keadaan sihat, bahagia, ceria. Semoga hari ini kita terus bersemangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang akan dikongsikan. Alhamdulillah, gambar clear. Suara okey? Suara baru masuk. Okey. Baik, sekarang jam 7.37. Alhamdulillah. So, dah bersedia untuk hari ini?
Alhamdulillah kita dah bincangkan tentang awal pertemuan dulu, cerita tentang isim, fi'il, huruf. Terjemah je dulu, terjemah dengan betul, laras bahasa yang betul. Dan dari situ kita mengenal isim, kenal fi'il. Fi'il pun saya tak beri penekanan sangat. Saya lebih beri tekan kepada cara menterjemah, laras bahasa yang betul. Alhamdulillah, ke awal itu yang kita. Dan saya bercadang pun nanti selepas hari raya nanti saya nak reverse, saya nak buat sedikit ulang kaji tentang apa yang kita dah belajar sepanjang Ramadan nanti dari sisi tata bahasa. Tapi dari sisi terjemahan saya akan teruskan terjemahan dulu. Tapi kita akan ambil semula, buat rumusan semula pada awal bagaimana laras bahasa, tapi tak sedetail peringkat awal. Sebab tak detail macam mana kita mula-mula belajar dulu. Saya akan ulang semula. Sebab saya dapati ada yang kata terlalu laju sangat Ustaz, perlahankan dia. Okey, saya akan memang insya-Allah saya akan perlahankan. Tapi itu selepas lain saya akan, itu cadangan saya. Saya nak buat sedikit ulang kaji tentang tata bahasa. Kepada yang baru terutamanya, saya nampak macam dah tak bersuara dah. Senyap dia. Nak tanya tak tahu, nak terus belajar pun tak nak buat macam mana, tak pandai. Last left daripada group. Beban dah, sakit kepala. Baiklah hadirin yang bahagia, inilah bahagian kita. Bulan puasa ni saya pun sebenarnya saya ada sasaran saya sebenarnya. Saya nak cuba sejauh mana apa yang saya praktikan sepanjang saya buat program daurah di mana-mana tempat seluruh Malaysia yang saya pernah cuba lakukan. Saya nak apply benda yang sama, tapi dengan yang agak lebih cepat lagi. Sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya tu yang saya berbanding dengan khusus. Memang agak laju, saya akui. Sebab saya tak tahu sejauh apa audiens saya anggap secara rambang saja. Tapi bila saya dah nampak ini sekarang ni, barulah saya akan reverse semula. Saya akan reverse semula, insya-Allah. Kita nak bantu kepada yang betul-betul istiqamah, benar-benar minat tapi tak tahu nak buat macam mana lagi. Hati tu jatuh cinta tapi tak dapat nak buat sesuatu, tak ada siapa nak tolong. InsyaAllah saya akan bantu semula. Kita akan buat semula. Itulah rezeki Allah nak bagi kita kan. Siapa sangka bulan Ramadan ni, saya pun tak sangka lah saya boleh dapat meneruskan sehingga ke hari ni, yang masuk hari yang ke-22. Satu jangka masa yang nak disiplinkan. Jam 7.30 pagi kena siap berada di depan kamera, siap berada di depan handset dengan susun atur. Nak kena siapkan sebelum 7.30. Alhamdulillah anak-anak saya dapat menyiapkan. Sementara saya bersiap, mereka dah uruskan komputer, uruskan dengan skrin TV dan tripod, semua wire, kabel-kabel lah siap. Alhamdulillah mudah sikit. Tapi kalau mereka dah habis, nanti selesai PKP nanti mereka balik semula ke universiti masing-masing. Maka saya tinggal seorang. Saya lah akan jadi cameraman. Saya lah yang akan jadi kru sana, kru sini, pasang wire, pasang kabel sana, pasang kabel sini. Terpaksa saya kena buat seorang-seorang. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah, Alhamdulillah setakat ini saya dapat sempurnakan. Sebelum 7.30 saya dah selesaikan tugas-tugas saya. Sama ada saya share video-video yang perlu saya kongsikan, yang semata-mata untuk bukan sekadar memberi motivasi kepada anda, tapi juga membantu kepada anda supaya bersiap dengan cara terjemahan yang kita kendaki. Dan itu sasaran kita. Anda juga akan mampu terjemah sebagaimana yang video-video yang kita kongsikan. InsyaAllah. Tak boleh satu muka surat, mungkin setengah muka surat. Tak boleh setengah, mungkin suku muka surat. Tak boleh suku, mungkin satu ayat. Tak boleh satu ayat, satu baris saja pun cukup. Jadilah. InsyaAllah boleh. Suara slow pagi ni Ustaz Tarmizi. Ya, Muhammad Tarmizi. Itulah yang menterjemah tadi. Slow Ustaz, tak apa, insyaAllah saya kuatkan suara sikit. Okay.
saya check. Okey. Kita sekian dengan ayat hari ini. Kita bincang tata bahasa. Okey, sedia semua? Kita dah bincang tata bahasa. Sambung sikit semalam. Nak belajar wazan ke nak belajar? Ada satu topik ni. Malam tadi saya teringat kita nak kirakan kalau belajar satu jumlah fi'liyah, tak sempurna belajar fi'il dan fa'il saja. Dia kena ada satu lagi, maf'ulun bih. Tak sempurna kalau tak kenal maf'ulun bih. Macam mana nak kenal maf'ulun bih? Yang ada tambahan akan. Tambahan akan tu. Itu fi'il kadang-kadang ada perlu maf'ul bih, kadang-kadang tak perlu maf'ul bih. Ada fi'il dan fa'il dah cukup. Saya duduk, satu saya berdiri di dalam kelas. Berdiri, fi'il. Telah berdiri oleh saya di dalam kelas. Bukan telah mendirikan oleh saya. Kalau berdiri saja dia tak perlukan maf'ul bih. Tapi telah mendirikan oleh saya, mendirikan apa? Akan solat dari kira maf'ul bih. Ada fi'il perlu ke maf'ul bih, ada fi'il tak perlu maf'ul bih. Yang tak perlu maf'ul bih, dia fi'il dan fa'il dah cukup. Tambah sikit murakab jari kan. Okey. Tapi ada fi'il perlu ke maf'ul bih. Macam mana nak kena maf'ul bih? Dia ada tambahan akan pada terjemahan kita. Dia menunjukkan objek, mangsa, korban kepada perbuatan tadi. Kalau makan, saya makan apa? Akan nasi. Ini fi'il yang perlukan maf'ul bih. Mana-mana fi'il yang perlukan maf'ul bih, kita namakan fi'il tersebut fi'il muta'addi namanya. Fi'il muta'addi. Dalam istilah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun dia gunakan istilah bahasa Inggeris juga. Setahu saya, kita namakan kata kerja transitif. Transitif verb. Kata kerja transitif. Dia perlukan objek. Tapi bagi kata kerja yang tak perlukan objek, dia namakan, dia hanya fi'il dan fa'il saja, kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif. Itu beza dia. Dalam bahasa Melayu kita panggil kata kerja fi'il, dalam bahasa Arab kita panggil fi'il muta'addi. Kalau jumlah muta'addiyah namanya. Jumlah muta'addiyah. Semangat sikit Ustaz, semangat sikit Allah. Macam saya tak semangat ke? Hari ni saya rasa saya semangat ni. Saya dah siapkan malam tadi, saya macam mana saya nak share ni, nak bagi anda semua dapat nilai tambah hari ni. Walaupun patutnya kita nak belajar tentang wazan, tapi rasanya macam tak sempurna tanpa saya sertakan tentang maf'ul bih. Nak belajar wazan terus ke nak belajar maf'ul bih? Ni nak tambahkan ni. Ustaz tak kerti lah nak tambahkan macam mana ni Ustaz? Yang saya tahu baris atas tambahkan. Semalam boleh jamak muannas salim tambahkan baris bawah. Apa ni akan-akan Ustaz? Tambah nakkan ni dulu Ustaz kata dia hanya berlaku dalam jumlah fi'liyah. Tambah nak oleh juga hanya berlaku pada dalam jumlah fi'liyah. Sekarang kita dah tahu jawapan. Tambah nak oleh itu masa bila? Bila dia berperanan sebagai fa'il. Tak kira lah fa'il zahir atau fa'il dhamir. Yang penting tambah oleh. Khususnya pada fi'il amar, fi'il madhi, tambahan oleh tu ada. Tapi fi'il mudhari' tak ada tambah oleh pada dhamir. Tapi pada fa'il zahir kena ada tambah oleh. Contohnya tajri min tahtihal anhar, ia mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Oleh itu kalau fa'il zahir kena tambah oleh. Tambahan oleh tu pada jumlah fi'liyah. Tambahan akan macam Ustaz? Tambahan akan bila kita bila dia berperanan sebagai maf'ulun bih. Okey. Nak wazan. Oh, Aida, saya nak wazan. Maf'ulun bih dulu Ustaz. Okey. Ustaz bila menterjemah akan bersemangat. Akan. Okey, maf'ulun bih dulu. Okey. InsyaAllah
Wazan tetap akan saya akan memang saya ajar. Cuma bukan tak dapat hari ni besok. Itu memang kita punya modul kita. Memang kita punya step kita memang kita belajar wazan. Tapi ni nak kata jumlah fi'liyah ni di antara perkara penting juga, maf'ul bih. Okey, malam tadi saya dah share nota, harap bukan nota lah. Alang-alang saya dah semangat malam tadi sebenarnya nak ajar maf'ul bih. Okey. Baik. Saya tukar kamera ke skrin, okey? Sekarang anda dengar saja suara saya. Okey. Baik. Maf'ul bih. Okey. Itu maf'ul bih. Yang dikatakan maf'ul bih itu adalah objek. Objek penderita atau korban. Semua maf'ul bih ni nota tadi, dia adalah isim mansub. Maf'ul bih ni isim. Dan status dalam i'rab nama dia mansub. Insya-Allah kita akan belajar apa itu mansub. Dan yang penting ada tanda. Nak kena maf'ul bih ada tanda pada akhir lafaz. Sama ada tanda dengan harakat fathah atau harakat kasrah. Yang harakat fathah ni hanya berlaku pada dua jenis isim saja, iaitu isim mufrad dan jamak taksir. Untuk tanda baris fathah, untuk tambah akan, maf'ul bih ni kita kena tambah akan pada terjemahan. Tambah kata, sendi kata akan pada terjemahan. Dia terkhusus pada isim mufrad dan jamak taksir. Kalau baris fathah, pertama dengan baris fathah, itu tambahkan. Kalau nak tu, berarti ini, kalau kita nampak baris fathah saja, itu kalimah tersebut tak ada isim mufrad atau jamak taksir. Dia tak mungkin jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim, baris kasrah. Jamak muannas salim baris kasrah. Boleh buat komen untuk sebagai nota apa yang saya terangkan tadi. Tanda akan bagi maf'ul bih baris fathah, khusus bagi isim mufrad dan jamak taksir baris fathah. Kalau baris kasrah special untuk jamak muannas salim sahaja. Special untuk jamak muannas salim saja. Baris fathah, isim mufrad dan jamak taksir. Okey. Ini harakat dengan baris. Tapi dengan huruf, ada juga dengan huruf. Huruf ya. Huruf ya, dia hanya berlaku pada isim jamak muzakkar salim dan isim musanna sahaja. Jamak muzakkar salim dan isim musanna sahaja. Saya ulang sekali lagi. Untuk tambahan akan, yang isim yang kena tambah akan, dia hanya berlaku pada isim yang duduk dalam jumlah fi'liyah. Bila fi'il dah ada, fa'il pun dah ada, automatik ada maf'ul bih. Kalau fi'il tu fi'il yang perlukan maf'ul bih. Tengok kata kerja apa. Berdiri ke, mengajar ke? Mengajar perlu ada maf'ul bih. Saya mengajar akan Quran. Quran maf'ul bih. Makan ada maf'ul bih. Tergantung pada jenis fi'il makna fi'il tu sendiri. Ada fi'il perlukan maf'ul bih. Bila ada maf'ul bih berarti kena tambahkan akan pada terjemahan kita. Nak kenal macam bila? Tanda pertama baris fathah. Yang sebelum ni saya baris fathah tambahkan. Itu kalau isim mufrad ataupun jamak taksir saja. Tak mungkin isim jamak muzakkar salim baris fathah, tak. Mungkin yang isim musanna, tak. Hanya isim mufrad dan jamak taksir saja. Jamak muannas salim pun tak ada. Dia tak ada jamak muannas salim, tak ada baris fathah. Jamak muannas salim special baris kasrah. Tambahan akan ni baris kasrah. Okey, dari sudut baris hanya ada dua, baris fathah dengan kasrah saja. Okey. Nampak baris akhir baris fathah, tambahkan. Atau jamak muannas salim baris kasrah, tambahkan. Ada tak dengan, bukan dengan harakat, bukan dengan baris, tapi dengan huruf. Huruf apa? Huruf ya.
Huruf ya ni dia khusus pada 2 jenis isim saja. Isim lain tak layak untuk tambahan akad ni pada isim. Isim lain tak layak. Hanya isim jamak muzakkar salim. Anda dah kenal jamak muzakkar salim. Dan isim musanna sahaja. Jamak muzakkar salim dan isim musanna sahaja. Nampak tanda dia? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sehingga tidak, ia suka mu'tadina, akan orang-orang yang melampaui batas. Akan pada jamak muzakkar salim dan isim musanna. Dan huruf alif, dia ada 4 tanda saja. Fathah, kasrah, itu dah suruh harakat. Dia suruh huruf ya dan huruf alif. Huruf alif ni khusus pada asmaul khamsah. Saya sebut saja, asmaul khamsah kita belum kenal lagi. Buat nota saja sebagai sebagai tanda. Nanti insya-Allah bila semasa kita terangkan nanti, benda maklumat dah ada. Okey. Dia berlaku pada kata kerja transitif. Mana fi'il mutaaddi. Dia fi'il yang perlukan objek. Tak semua fi'il ada objek. Tak semua fi'il ada objek. Dia kadang dia tak perlukan. Dia fi'il dan fa'il dah cukup dah. Tapi ada fi'il yang perlukan objek. Sebab itu kata saya, dalam terjemahan kita ada tambahan me dan kan. Biasa fi'il yang ada tambahan imbuhan me dan kan tu, itu fi'il dia perlukan maf'ul bih tu. Biasanya sebab itu kita bukan saja-saja tambah imbuhan me dan kan yang saya terangkan sebelum ni. Ni dia nak hubungkan dengan ni, dengan apa yang kita belajar ini. Imbuhan me dan kan tu, fi'il 3 huruf, 4 huruf. Ada juga yang 3 huruf kena tambah imbuhan me dan kan. Nak menunjukkan dia mutaaddi juga. Kebanyakan fi'il yang 3 huruf lazim. Lazim maksudnya fi'il yang tak perlukan maf'ul bih. Tapi kalau perlukan maf'ul bih, kita namakan fi'il mutaaddi. Ini 2 istilah baru lah belajar lah. Ustaz ni hari-hari nak bagi istilah baru lah. Yang semalam tak dapat lagi, hari ni bagi lagi. Tak apa, bukan ada peksa pun. Saya tak ada peksa pun. Nanti saya ulang lagi. Saya tanya, saya jawab. Saya tak ada pun nak kata nanti nak bagi apa markah jatuh ke, tak ada pun. Jangan susah hati. Kita tak ada peksa, belajar tak ada peksa ni seronok. Padahal datang je, dengar je. Anda dengar je pun insya-Allah tak nak ambil tahu. Jangan pening kepala. Jangan susah hati. Dengar banyak kali. Banyak kali dengar. Saya akan sebut. Quran ni ada 30 juzuk. Ada 114 surah. Banyak sangat. Kita dengar saja. Banyak kali dengar. Takkan al-lazina tak tahu makna. Takkan hum pun tak tahu. Wah pun tak tahu. Lama-lama datang timbul minat. Kalau dah rapat dalam 10% kita rasa. Saya ada pelajar. Sikit nak berkongsi. Hari-hari nak kongsi cerita. Ini pengalaman saya. Saya ada seorang pelajar yang dia mula-mula dia tak nak belajar. Dia nak datang dengar je. Umur dia dah 70 lebih lah. Sekarang dah 70 lebih lah. Dia nak dengar je. Dia buka Quran pun buka tafsir. Dia tak nak baca Quran yang Arab sepenuhnya. Dia nak buka tafsir dengan tafsir. Tapi lama-lama dia bercampur, dia tengok orang lain terjemah. Lama-lama dia rasa macam boleh lah. Sebab dia banyak kali dengar dah kalimah-kalimah yang berulang. Dia cuba. Dah lama juga dia baru nak mencuba. Cuba satu ayat. Boleh. Kalau orang nak mencuba, saya persilakan. Bila boleh tu takkan kita nak tak puji dia. Antara kaedah saya memang saya mesti kena puji sebab dia layak dipuji. Pelajar yang ingin mencuba walaupun dia silap pun tak apa, kita kena puji juga sebab rasa berani dia, kerana ingin dia. Kita kena berikan hadiah bentuk pujian. Saya puji dia, masya-Allah. Dia bersemangat. Bila dia semangat, alhamdulillah. Sampai ke hari ini dia terus bersemangat. Padahal awal-awal tu dia cukup takut nak datang dengan saya. Sebab tambah-tambah pula orang kata, Ustaz Muzakir ni bahaya. Dia ni macam-macam lah kata. Mesti bawa ni lah, ajaran dia tak ni lah, macam-macam lah. Yang negatif kan, dia momok-momokkan saya. Dia datang dekat, dah belajar. Alhamdulillah. Itulah rezeki Allah nak bagi. Jadi jangan susah hati. Ibu-ibu, bapa-bapa yang ada di depan saya ni, yang masuk dalam grup, kalau belum faham tak apa, dengar dulu. Dengar je. Dengar dulu. InsyaAllah, lepas raya nanti saya akan ulang lagi.
saya akan ulang lagi pelajaran ni. Dan saya bagi latihan lagi. Perlahan lagi, saya buat perlahan lagi. InsyaAllah. Goal saya sepanjang Ramadan ni agak dah terlebih ni. Tapi lepas Ramadan ni, saya akan perlahan. Jangan susah hati. Dengar banyak kali. Dengar. Kalau nak rakaman yang lama tu pun dengar lagi, boleh. Tak susah hati. Jangan susah. Jangan gundah gulana. Dengar banyak kali. InsyaAllah anda boleh nanti. Percayalah. Jadi semalam saya nampak luahan rasa daripada kawan-kawan yang bila tengok teman-teman lain yang left group kan. Kita tak tahu, mereka mungkin ada yang left group bukan kerana mereka susah, sebab mereka dah tahu. Sebab itu mereka dah, ni biasanya ilmu biasa, tak nak lah. Memang ada orang tak sesuai dengan sistem. Tak apa, kita jangan sedihkan. Dan jangan pula saya rasa Ustaz Muzakir nanti Ustaz Muzakir nanti lemah semangat, nanti tak nak mengajar kami lah bila banyak left. Tak. InsyaAllah saya inilah. Alhamdulillah kami dididik untuk berbuat. Jangan mengharapkan pada manusia. Kita mengharap pada Allah. Kita letakkan satu pada Allah, insyaAllah. Hatta seorang, dua orang pun kita ajar agak. Saya biasa mengajar kelas-kelas saya di Kuantan, saya pernah mengajar 2 orang, saya mengajar 3 orang, tak ada masalah. Kita bukan nak ramai. Kita bukan nak hasil. Kita bukan nak pujian. Kita nak Allah nilai kerja kita. Jangan susah hati. InsyaAllah kita buat terus. Kita akan langgar, kita akan rempuh. Kita buat insyaAllah. Betul tu Ustaz, dengar je. Yang bagi faham Allah. Masya Allah. Betul Puan Hafizah Yahya. Ustaz, yang penting tak ada paksa. Ya, memang kita buat dengan rela hati. Kita datang nak dengar, Alhamdulillah. Tak ada satu pun yang paksa kita. Atas gerakan yang Allah dorongkan pada kita. Allah berikan kita ruang, Allah berikan kita peluang. Alhamdulillah, peluang dah ada depan mata kita. Hanya orang-orang yang manfaatkan peluang. Dia tahu peluang itu hanya datang bertembung di ketika dia punya minat. Kalau dia belum ada minat, dia kena paksakan diri dia. Kena kobarkan semangat dia sendiri. Dia kena suburkan dengan cara duduk, dengar, ulang banyak kali. InsyaAllah lama-lama dia akan berbunga. Dia akan mengeluarkan benih yang baik, insyaAllah. Dia akan bertunas, dia akan berbuah nanti, insyaAllah. Baik. Dan saya tak boleh lupa kata-kata guru saya. Dan hari ini saya hafal. Saya ingat. Kita kalau berbuat sesuatu, mengharap pada orang, mengharap pada makhluk, tak akan ke mana kita. Tak akan ke mana. Kerana orang keluar, orang masuk itu biasa. Mustahil kita dapat menyukakan semua orang. Mustahil. Itu perkara gila. Kalau orang nak dia buat sesuatu, semua orang suka dia. Mustahil. Maaf cakap, memang gila lah kalau kita berharap begitu. Dan kita kena tahu bahawa harta kita tidak akan menyusut bila orang tak nak belajar dengan kita. Sebab kita bukannya ada harta. Dan pangkat kita tak akan jatuh bila orang tak nak belajar dengan kita, orang cemooh kita. Dan memang kita tak ada pangkat. Apa ada peduli? Yang penting kita bahagia dan Allah redha kerja kita. Dan kita anggap kerja kita ini sebagai satu amal, satu ibadah, satu ubudiah, sesuai dengan definisi ibadah yang didefinisikan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, yang mengatakan al-ibadah ismu jami'. Ibadah itu suatu nama yang luas, yang menyeluruh. Likulli ma yuhibbullah. Apa jua yang Allah suka, yuhibbullah, ia suka oleh Allah, wa yarda, dan ia redha, minal aqwal, daripada ucapan, wa a'mal, dan perbuatan, zahirah, yang terang-terang, yang nampak, wal batinah, dan tersembunyi. Itu dikira ibadah. Dah. Dan yang penting, kalau ibadah kita Allah terima, dia akan beri kesan kebahagiaan kepada kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, man amila salihan, siapa beramal saleh
min dzakarin aw unsa, daripada lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh pasti yuhyiyanna, Allah gunakan fi'il mudhari' muakkad. Yuhyiyanna fi'il mudhari' muakkad. Kami mesti, itu kesan bila kita belajar bahasa. Macam mana nak tahu fi'il mudhari' muakkad? Ada nun tasydid hujung. Falanuhyiyannahu, sungguh kami mesti berikan kebahagiaan, mestikan berikan kehidupan. Hu, akan dia, hayatan thayyibah, akan kehidupan yang bahagia. InsyaAllah. Apalah kita nak? Apalah makna kalau kita punya harta yang banyak tapi hidup tak bahagia? Kalau harta yang banyak itu punca kebahagiaan, nescaya Qarunlah yang layak bahagia. Apalah makna kita punya pangkat tinggi, punya kedudukan yang tinggi, kalau kita tak bahagia? Kalaulah kedudukan tinggi itu bahagia, sumber kebahagiaan, nescaya Fir'aun layak jadi orang bahagia. Fir'aunlah orang paling bahagia sekali. Kalau populariti itulah jadi sumber kebahagiaan, nescaya selebriti lah orang bahagia. Tapi ternyata itu bukan sumber kebahagiaan. Kebahagiaan sebenarnya adalah amal soleh. Masya Allah, Umi Azizah ada orang-orang yang mencari kebahagiaan. Orang-orang yang mencari kebahagiaan. Ada orang mencari kebahagiaan dengan beramal soleh, dengan menjaga anak-anak yatim. Sebagai Umi, contoh Umi Azizah yang ada sekarang ni. Ada orang berbahagia dengan mengajar. Ada orang berbahagia dengan beri makan kepada binatang-binatang, kucing-kucing yang ada di lorong-lorong. Ada orang berbahagia berdakwah ke lorong-lorong, semacam bagaimana Ustaz Abid Liu. Ada orang suka berdakwah dengan cara memberi sumbangan. Bagai-bagai ruang Allah beri pada untuk berdakwah. Jadi masing-masing ada keupayaan masing-masing. Dan keupayaan saya setakat ini. Ini yang saya mampu kongsikan. Mudah-mudahan ini Allah kira sebagai satu amal soleh kita. Dan anda yang mendengar juga, anda sedang menonton juga, itu juga dikira amal soleh. Anda sedang belajar sesuatu, walaupun tak seberat mana, tak sehebat mana, tapi alhamdulillah bagi ilmu Quran, satu ilmu yang baik, satu ilmu yang luar biasa, ilmu wahyu, ilmu Tuhan, kalam Tuhan. Sesuai dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar Quran. Nak jadi baik, belajar Quran. Maka sebab itulah saya tinggalkan dunia kerjaan saya. Saya tinggalkan dunia remaja saya untuk saya belajar Quran. Saya berhijrah ke Kuala Pilah Negeri Sembilan. Tinggalkan dunia glamour. Tinggalkan dunia saya duduk di Johor Bahru dulu. Saya tinggalkan untuk berada di dalam beruzlah selama 4 tahun, hampir 5 tahun duduk menghadap Quran, belajar dengan almarhum Ustaz Hashim Abdul Ghani dan kawan-kawan lain. Tinggalkan masa remaja, sedangkan kawan-kawan lain sedang seronok dengan usia remaja mereka. Itulah hadirin yang berbahagia, Allah janjikan amal soleh. Inilah keupayaan kita. Kita nak jadi orang baik, kena berusaha sesuatu. Cara nak jadi baik, Nabi kata, khairukum man ta'allama Quran. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran. Dan lanjutan dia, wa'allamahu. Ada wa ataf. Bukan belajar saja, wa'allamahu. Dan mengajarkannya. Jadi, semua orang nak jadi baik. Jadi, mana kita, apa yang kita mampu, inilah. Ini kemampuan saya. Tahap mana kita baik tu kita serah kepada Allah. Kita tak tahu kita baik macam mana. Tapi inilah kita berada dalam landasan untuk menuju ke arah kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Baik, hadirin bahagia, jangan panjang sangat saya punya nota ni, saya punya celoteh ni. Saya harap saya nak terus kepada topik kita, maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih. Dan sebagaimana fa'il yang kita belajar semalam, fa'il ada bentuk zahir, ada bentuk dhamir, dan maf'ulun bih pun begitu juga. Ada bentuk zahir, ada bentuk dhamir. Okey. Dan kata kunci dalam menterjemah maf'ul bih adalah tambahan akan. Tambahan akan adalah kata kunci bagi maf'ul bih. Okey. Sebagaimana yang dikatakan jumlah fi'lah tu, dia mesti ada fi'il dan ada fa'il minima dan ada ketika maf'ul bih. Diperlukan maf'ul bih. Objek. Pada terjemahan maf'ul bih jangan lupa tambahan akan. Dan maf'ul bih ada bentuk dhamir.
ada bentuk zahir. Okay. Kita belajar bentuk zahir dulu ke dhamir dulu? Bentuk dhamir senang aja. Mana duduk di sebelah fi'il saja kita tambahkan. Itulah maf'ul bih. Mengapa Putrajaya tak jelas? Mungkin coverage kot. Saya nak tanya yang lain. JB okey? Penang okey? Terengganu okey? Kelantan okey? Mungkin coverage. Macam semalam ada tempat jelas, ada tempat yang terputus-putus suara saya. Sedangkan mikrofon saya dah dekat dengan dagu dah. JB okey, alhamdulillah. Harap Puan Safia Zakaria boleh buat ulang kaji semula pada rakaman, okey? Baik, untuk mengenali maf'ul bih bentuk dhamir senang aja. Bila dhamir tersebut berada sebelah dengan fi'il saja, itulah maf'ul bih. Pada terjemahan tambahkan. Kalau anda tak boleh terjemahkan, anda tak boleh terjemah, anda tak tahu nanti. Baik, itu penting kena terjemah. Selangor okey semua. Melaka okey. Alhamdulillah. Semua okey. Mungkin coverage Puan Safia. Kemaman okey. Alhamdulillah. Kita buat zahir, okey? Dhamir senang, Baik, zahir. Ini contoh yang paling popular. Contoh popular yang kami selalu kongsikan. Tanda dia alamat cakap. Terjemah Melayu tanda. Tanda dia fathah. Fathah ni hanya berlaku pada isim mufrad ataupun jamak taksir. Wa qatala, dan telah membunuh oleh ia, dhamir mustatir jawazan. Dhamir mustatir jawazan. Bila sebut dhamir mustatir dia, baru disebut jawazan ataupun hujuban. Tapi selain dhamir mustatir, tak perlu sebut hujuban jawazan. Hanya pada fi'il yang punya dhamir mustatir saja boleh ada istilah hujuban dengan jawazan. Dhamir baris tak perlu ada hujuban jawazan. Sebab dhamir baris itulah menjadi fa'il dia. Dhamir mustatir, ada dhamir mustatir yang perlu jadi fa'il, ada dhamir mustatir yang tak perlu jadi fa'il. Yang ini tak perlu jadi fa'il sebab dah ada fa'il zahir. Daudu telah membunuh oleh Daud. Dhamir mustatir tu dah bukan fa'il lagi dah. Daudu oleh Daud. Jaluta akan Jalut. Ini maf'ul bih. Jaluta ni yang kita makan maf'ul bih. Apa tanda dia? Fathah. Apa alamat dia? Fathah. 4 baris fathah. Contoh pertama. Okey. Contoh yang kedua. Okey. Contoh kedua. Wa aqimu, dan aqimu, dirikanlah fi'il amal. Oleh kamu, fa'il. Kalau selain dhamir mustatir jawazan, fa'il dia biasa dhamir tu. Selain dhamir mustatir jawazan, fa'il dia adalah dhamir. Oleh mereka, oleh kamu, dirikanlah oleh kamu as-salata, akan solat. Nampak fathah? Wow, huruf ataf. Dia menyambungkan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah ni. Dan atu, datangkanlah fi'il amar. Oleh kamu, fa'il dhamir. Az-zakata, akan zakat, maf'ul bih. Maf'ul bih untuk zahir. Wa ati'u, dan taatilah fi'il amar. Oleh kamu, wa jamaah dhamir. Ar-rasula, akan rasul. Maf'ul bih. Tanda maf'ul bih baris fathah. Biasa dia hanya berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Contoh kedua, berikutnya masih lagi dengan fathah. Tapi contoh jamak taksir Wa ja'alna, dan telah menjadikan fi'il madhi. Oleh kami, fa'il bentuk dhamir. Kum, ni maf'ul bih bentuk dhamir. Akan kamu, maf'ul bih bentuk dhamir. Syu'uban, akan wa qabailah, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nampak? Jamak taksir. Syu'uban wa qabailah. Ada dua maf'ul bih. Sebab fi'il ja'ala ni biasa dia ada dua maf'ul. Maf'ul pertama ni maf'ul yang kedua.
Waw ni huruf ataf. Dia menyambung antara maf'ul dengan jamak taksir dengan jamak taksir. Apa tanda dia? Baris fathah. Macam mana cara terjemah? Tambah akan. 2 kali akan pun tak apa. Ada kadang-kadang 3 kali maf'ul. Maf'ul salis nama dia. Maf'ul sani. Ni maf'ul bih, maf'ul sani, ada maf'ul salis. 3 maf'ul dia. Baik. Ada juga maf'ul dengan baris kasrah. Tanda ni baris kasrah. Masa bila? Bila berlaku pada jamak muannas salim. Wa khalaqallahu, telah mencipta. Oleh ia sahaja. Oleh kerana dhamir mustatir jawazan ada fa'il zahir, nampak? Allahu. Maka dhamir mustatir jawazan tak perlu lagi lah. Dia bukan menjadi fa'il lah. Biasanya dhamir menjadi fa'il. Kalau jawazan saja, dhamir mustatir jawazan, biasanya ada fa'il zahir. Telah mencipta oleh Allah, fa'il as-samawati, akan beberapa langit. Kenapa baris kasrah? Sebab dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim, tanda dia baris kasrah. Wow, dan huruf ataf. Dia huruf ataf ni menyambungkan antara as-samawat dengan al-arda. Kenapa al-arda? Seolah-olahnya akan beberapa langit dan akan bumi. Al-arda isim mufrad baris fathah. Jamak muannas salim baris kasrah. Patut huruf ataf mesti sama-sama kan? Tak. Sebab dia bukan sama pada tanda, tapi sama pada hukum. Semua maf'ul bih hukum dia mansub. Mansub tu insya-Allah kita akan bincangkan nanti kemudian. Mansub sama mansub, tanda tak sama. Akan beberapa langit dan patutnya akan bumi. Tapi kita tak letakkan pada ataf ni, pada maf'ul bih saja kita tambah akan. Telah mencipta oleh Allah akan beberapa langit dan bumi bil haqqi, dengan benar. Dengan benar. Okey. 2 tanda maf'ul bih dalam tanda pertama baris fathah. Tu banyak contoh dia, isim mufrad atau jamak taksir. Jamak muannas salim anda dah kenal. Macam mana terjemah? Sebut beberapa. Oleh Allah telah mencipta oleh akan beberapa langit. Tak sedarlah Ustaz terjemah beberapa langit. Langit-langit tak boleh Ustaz. Tak kisahlah, anda dah pandai, dah faham, kenal tak apa. Tapi kalau mengajar peringkat awal, awal anda lebih melayan emosi anda suka pada peribadi, tapi pelajar anda akan jadi menderita. Anda menyulitkan pelajar anda untuk memahaminya nanti bila cara menterjemah tidak mengikut sistem. Saya katakan ini sistem. Saya kena disiplin dalam sistem. Kalau anda ada keinginan untuk mengajar. Tapi kalau untuk diri sendiri, untuk beri kefahaman pada orang lain, memang tak perlukan benda ni semua. Kita boleh ubah kepada bahasa yang lebih bebas. Umpama kata Ustaz Ashraf Rizal atau Ustaz Badrul Aini, bahasa sasaran dengan bahasa sumber tak akan sama. Bahasa sumber original, tapi bahasa sasaran kita tu kita boleh bebas, kita boleh gunakan secara kreatif lebih. Jangan terikat dengan bahasa sumber. Itu alamat yang kedua dengan baris kasrah. Alamat yang ketiga, masuk alamat apa dia? Tanda yang ketiga, al-ya'u. Al-ya', huruf ya. Dia berlaku pada apa? 2 jenis isim saja. Jamak muzakkar salim dengan isim musanna. Innahu, sesungguhnya dia, la, tidak, yuhibbu, fi'il mudhari', ni jumlah fi'il ya. Ia suka, dhamir mustatir jawazan. Mana fa'il dia? Dhamir mustatir itulah fa'il dia. Ni kena sebut. Ia suka atau ia cinta az-zal. La yuhibbu, tidak ia cinta az-zalimina, akan orang-orang yang aniaya. Tambah akan. Kat mana tanda dia? Baris fathah dia. Tak. Untuk jamak muzakkar salim bukan dengan baris fathah, dengan huruf ya. Macam mana nak kenal jamak muzakkar salim Ustaz? Kita dah belajar tadi kan? Kita dah tahu kan? Jamak muzakkar salim cara terjemah sebut orang-orang yang, tanda dia macam mana nak sebut orang-orang yang, huruf kedua huruf alif, alif, bukan alif lam tanda isim. Huruf kedua huruf alif, hujung dia yanun. Mula-mula dulu belajar kan? Akan. Itulah. Dah selesai dah benda tu. Dah 20 hari lepas yang kita belajar dah. Okay. Akan orang-orang yang aniaya. Okay. Tanda 3. Seterusnya, isim musanna. Wa rafa'a, dan telah meninggikan, telah mengangkat. Fi'il madhi. Oleh ia. Fa'il. Mana fa'il dia? Dhamir mustatir. Bila mustatir, wujuban kejawazan. Bila mustatir kita tanya, wujuban kejawazan, mustatir saja. Kalau selain mustatir tak ada wujuban, tak ada jawazan. Mustatir saja. Telah meninggikan oleh ia. Ni jawazan. Ia kena sebut. Sebab
Ini dia punya fa'il dah tak ada, fa'il zahir tak ada. Dia ni merujuk cerita, ni kisah Nabi Yusuf. Telah sebelum ni ada cerita dia sebelum ni. Baik tu kalau nak menterjemah atau ditebuk tu ni, kita kena tahu cerita sebelum dan cerita selepas. Dan telah meninggikan, telah mengangkat oleh ia abawai, akan kedua ibu bapa. Asalnya abawai ni. Apa salah jadi abawai ni? Ni tak ada. Abawai dua ibu bapa. Asalnya abawai ni. Nun tak ada. Salah ke Quran ni? Siapa tahu? Tolong share. Tolong kongsi sekejap. Abawai ni patutnya dua ibu bapa. Abun bapa. Abun bapa. Abawani atau abawai ni dua ibu bapa. Atau ada ya nun atau alif nun. Tapi dia jadi ya nun. Tu, akan kedua ibu bapa dengan huruf ya. Tapi mana nun hilang? Sorry, saja sikit nak tanya. Kenapa nun tak ada? Siapa tahu? Siapa ingat? Semalam saya dah terang. Semalam ke tadi? Oh, hari ni ke? Oh, tak apa. Tinggalkan dulu. Telah meninggikan oleh ia abawai ni. Asalnya abawai ni. Akan kedua ibu bapa. Hinya. Alal arsh, atas singgah sana. Abawai ni kena mudhaf. Ni isim ni. Dia mudhaf. Isim musanna kalau menjadi mudhaf, nun yang sepatutnya ada di hujung tu akan digugurkan. Itu yang menjadi abawai tu. Ini dah hilang. Mudhaf. Ya. Masya Allah, Tuan Haji Ramli dia mudhaf, ya. Semua mudhaf. Kalau isim musanna yang jadi mudhaf atau jamak muzakkar salim yang menjadi mudhaf, nun yang ada di hujung tu akan digugurkan. Bagus, mudhaf. Asalnya abawai ni semua isim musanna dan jamak muzakkar salim. Semua isim musanna dan jamak muzakkar salim, sekiranya dia menjadi mudhaf, nun yang ada di hujungnya digugurkan. Nun yang ada di hujung isim musanna dan jamak muzakkar salim tu kena gugurkan, dihazafkan. Itu yang jadi abawai. Dan telah meninggikan oleh ia akan kedua ibu bapanya. Apa tanda maf'ul bih dengan huruf ya? Kenapa? Sebab dia isim musanna. Tanda dengan ya ni hanya berlaku pada dua jenis isim saja. Isim jamak muzakkar salim dan isim musanna. Jelas? Boleh faham setakat ni? Nun digugurkan, ya. Umi, betul. Kenapa digugurkan? Sebab isim musanna dan jamak muzakkar salim kalau jadi mudhaf memang kena gugurkan nunnya. Ya. Isim musanna dan jamak muzakkar salim. Tapi yang penting tanda dia. Ada nun ke tak ada nun, itu soal kedua. Soal pertama yang kita bincangkan, kalau kedudukannya sebagai maf'ul bih, jangan lupa tanda dia bukan dengan baris fathah, tanda dia dengan huruf ya. Kerana dia isim musanna. Begitu juga jamak muzakkar salim juga dengan huruf ya. Dan apa tanda? Tanda pertama baris fathah, tanda kedua baris kasrah, tanda ketiga huruf ya, dan tanda yang keempat huruf alif. Tanda yang keempat dengan huruf alif. Wazkur, dan ingatlah fi'il amal. Oleh engkau fa'il. Mana fa'il kan? Dhamir mustatir. Kalau dhamir mustatir, dah tahu dhamir mustatir, wujuban ke jawazan. Baru timbul wujuban atau jawazan. Kalau dhamir baris tak ada istilah wujuban dengan jawazan. Hanya pada dhamir mustatir sahaja. Hanya pada dhamir mustatir sahaja, okey? Uskun, tinggallah fi'il amal. Uskur, sebutlah atau ingatlah fi'il amal. Mana fa'il dia? Oleh engkau. Tu kena jumpa. Macam mana nak tahu oleh engkau? Pada akhir baris mati. Mana zaman engkau tu? Mustatir. Habis mana fa'il lain? Tak adalah ke fa'il lain? Tak ada. Itulah satu je fa'il. Dhamir mustatir itulah fa'il. Maka dia wajib kita kena terjemahkan. Wajib kena. Tak boleh kita gugur. Ingatlah siapa? Sebab itu fa'il dia dah ada. Fa'il dia mesti ada. Fa'il dia dhamir mustatir. Ujuban. Dia lah berperanan sebagai fa'il. Akha ni maf'ul bih. Akan saudara lelaki. Sebutlah oleh engkau. Akha, akan saudara lelaki.
Apa tanda akan ni? Baris fathah ke? Bukan, dengan huruf alif. Kenapa dengan huruf alif? Sebab ini akhar ni termasuk dalam kumpulan asmaul khamsah. Isim yang 5. Asma, isim. Isim al-khamsah yang 5. Ada 5 jenis isim yang dia akan berubah pada huruf. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Kita akan belajar tentang asmaul khamsah. Okey, jelas? Setakat ni sama isim musanna jamak muzakkar salim yang menjadi mudhaf nun akan digunakan. Masya-Allah, betul puan tu ya. Ini sebagai nota, semoga kawan-kawan lain dapat terkesan dengan nota-nota yang ditulis sebagai bahan sokongan. Kadang-kadang faham kan? Hari ini faham, tapi kalau kita tulis sikit dia akan terkesan nanti. Dia sokong ingatan kita. Yang membaca pun dapat ingat dia. Rasa macam pernah baca ni, jadilah. Tapi kalau kita tak tulis, tak apa, harap dengar saja, kita bukan zaman Imam Syafi'i dulu. Otak kita memang fresh. Sekali dengar je terus hafal. Kita ni sekarang macam-macam maklumat masuk lah. Jadi kita, saya sebut dah banyak kali pun lupa je Ustaz, macam tak pernah, macam baru dengar je. Itu memanglah kita, memang dah zaman sekarang Saya harap ini tentang maf'ul bih untuk zahir. Ada 4 tanda. Sama ada baris fathah diberlaku pada isim mufrad atau jamak taksir, atau baris kasrah khusus bagi jamak muannas salim, atau yang ketiga dengan huruf ya. Ini special berlaku pada jamak muzakkar salim dan isim musanna saja, dan terakhir huruf alif, dan khusus pada asmaul khamsah. InsyaAllah. Nama-nama yang lain tu anda dah belajar, cuma asmaul khamsah belum belajar. InsyaAllah kita belajar. Tak apa, ada masa lagi. Kita ada baki 8 hari lagi. Seminggu tu macam-macam tu boleh belajar tu. Macam-macam boleh belajar. Jangan susah hati. InsyaAllah. Sikit-sikit Ni bukan sikit, ni banyak ni sebenarnya. Tak apa. Okey, baik. Nak tambah lagi? Ini contoh sambungan daripada ayat sebelum ni. Nasara telah menolong fi'il madhi oleh ia dhamir mustatir jawazan. Bila jawazan biasa ada fa'il zahir. Al-muslimu, oleh seorang lelaki muslim, musafiran, akan seorang musafir. Nampak? Dan musafir ni baris fathah. Ini kalau fa'il zahir dia muzakkar. Kalau fa'il berzahir muannas, nasara berubah jadi nasarat. Al-muslimatu telah menolong oleh seorang perempuan muslimah, musafiratin, akan beberapa musafir perempuan. Contoh, apa tanda dia? Baris kasrah. Kenapa tak baris fathah? Sebab jamak muannas salim baris kasrah. Isim mufrad jamak taksir boleh baris fathah. Kalau isim musanna dengan huruf ya. Nasaral muslimani, telah menolong oleh dua orang muslim, musafiraini, akan dua orang musafir. Nasarat, telah menolong oleh dua orang perempuan muslimah, musafirataini, akan dua orang musafir perempuan. Apa tanda dia? Tanda maf'ul bih dia baris huruf, bukan baris huruf ya. Kenapa? Ini isim musanna. Isim musanna dengan huruf ya. Begitu juga jamak muzakkar salim. Ini contoh jamak muzakkar salim. Nasaral muslimu, telah menolong oleh seorang muslim itu, musafirina, akan orang-orang lelaki yang bermusafir. Nasarat al-muslimatu, telah menolong oleh seorang perempuan muslimah, musafiratin, akan beberapa perempuan yang musafir. Maf'ul bih ada dengan huruf ya, ada dengan huruf dengan baris kasrah, dan ada dengan huruf alif. Kalau asmaul khamsah. Nasara muslimu, telah menolong oleh muslim, akhahu, akan saudara lelakinya. Nasarat, telah menolong oleh muslimatu, seorang perempuan muslimah, abahu, akan bapanya. Akan bapanya. Maf'ul bih. Apa tanda dia? Huruf alif. Sebab ini asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumari. Ada 5 saja. Senang aja. 5 tak susah mana. Jangan susah hati. Besok-besok nanti kita belajar. Alhamdulillah, selesai. Okey.
Okey, saya kira selesai topik tentang maf'ul bih. Macam mana respon semua? Adakah penerangan yang saya kongsikan tadi agak laju ataupun kurang jelas? Kalau kurang jelas, yang mana perlu saya detailkan tentang tanda fathah ke, tanda kasrah ke, huruf ya ke, atau huruf alif, atau tanda fathah dengan huruf pada isim mufrad dan jamak taksir ke, atau dengan ya jamak muzakkar salim dengan isim musanna ke, ataupun dengan huruf alif asmaul khamsah ke, nak tanya asmaul khamsah ke apa, yang mana satu? Boleh share, boleh tanya, boleh kongsi. Muhammad Kashfi Zakaria, masya-Allah. Ustaz, khabar Ustaz Muhammad Kashfi, lama tak jumpa. Bila kita nak buat reunion ni? Apa khabar anda Ustaz? Jelas Kak Tun? Alhamdulillah. Mazhar jelas. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kruleh daripada Naratiwat. Apa khabar Kruleh? Masya-Allah. Fariza Samsudin jelas. Alhamdulillah, lega saya. Kadang-kadang saya bimbang saya shock sendiri nanti. Ustaz Zakir ni dia shock sendiri, ada dia cakap seorang-seorang tu. Anda melalut kan. Saya tak mahu macam tu lah. Saya boleh, apa yang saya ceritakan ni, anda ada hubungan, ada connection, ada interaktif antara kita yang sama-sama kita bincangkan. Kak Farida, okay, Alhamdulillah. Walaupun tak dapat pergi Telekom, kita dapat berkelas di Alam Maya. Alhamdulillah. Tolong share kat grup Kak Farida. Mudah-mudahan kawan lain, Kak apa tu, Kak Nun dapat belajar sama, Kak Norida, siapa lagi dalam grup, sahabat-sahabat di Telekom Kuantan, Kak apa Rusana, ramai. Dah lama tak buat kelas. Okay, Alhamdulillah. Baik, kalau dah jelas, kita melangkah kepada terjemahan ayat baru. Inilah yang dikatakan jumlah fi'liyah. Dan kadang-kadang ada tambahan murakab jari, murakab idhafi itu dia accessories untuk lagi lengkap lagi. Tapi teras utama dalam yang dikatakan jumlah fi'liyah, ada fi'il dan ada fa'il. Tak kira fa'il zahir atau dhamir. Lebih sempurna lagi, lebih lengkap lagi kalau ada maf'ulun bih, yang kita namakan seluruh jumlah itu tersebut jumlah muta'addiyah. Jumlah muta'addiyah. Mana ayat transitif. Ayat transitif. Dia perlukan maf'ul bih. Tapi kalau tak perlukan maf'ul bih, kita namakan jumlah lazimah. Jumlah lazimah. Alhamdulillah. Okey. Pandangan Ustaz mudah faham. Alhamdulillah. Lega saya. Ada orang fahamnya. Kadang nak bahasa terlalu profesional sangat, terlalu akademik sangat pun tak jadi kan. Saya ni bahasa orang kampung sudahlah. Alhamdulillah. Terus kepada tajuk kita hari ini. Alhamdulillah, jam sudah menunjuk 8.30. Kita bincang terus kepada ayat yang ke-40. Ya, 45. Sebelum tu ikut saya sama-sama terjemah surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Inilah surah
Fatihah yang saya ulang-ulangkan dengan harapan yang datang nak tumpang dengar, alhamdulillah semuanya, dan tetap dapat pahala ulang kaji, pahala mendengar. Baik itu Quran, Allah kata dalam Allah tegaskan, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu, dengar, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Dengar, diam, dengar. Okey. Alhamdulillah, dengar dapat pahala, dengar dapat faham, insya-Allah. Jadi inilah yang kita dah pelajari tadi tentang jumlah fi'liyah yang muta'addiyah, jumlah yang perlu ada maf'ulun bih. Macam mana nak tambah terjemah maf'ulun bih? Ada tambahan akan. Bagaimana tanda dia? Ada baris fathah, ada baris kasrah. Fathah pada isim mufrad dan jamak taksir, kasrah pada isim jamak muannas salim sahaja. Ada dengan huruf. Huruf apa? Huruf ya kalau jamak muzakkar salim dan isim musanna. Huruf alif kalau asmaul khamsah. Cukup itu je dah. Tak ada apa pun. Saya dah ulang banyak kali dah. Maf'ulun bih. Kita buktikan pada terjemahan kita. Tengok. Saya dah siapkan nak bincang tentang wazan tadi. Kalau masa, tapi kita satu topik, satu pertemuan, satu topik cukup. Tak boleh banyak topik. Nanti dia tepu nanti . Setuju kan? Jadi kita terus kepada perbincangan ayat kita. Ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan minta tolonglah fi'il amar. Dan ada fa'il. Oleh kamu. Fa'il dia. Fa'il dia apa? Dhamir atau zahir? Dhamir. Mana kalau dhamir mesti ada, nampak dia. Wow, jamaah tu. Itu fa'il dia. Minta tolonglah olehmu. Dhamir nampak, dia tak ada ujuban jawazan . Dhamir mustatir saja yang ada ujuban dan jawazan. Sebab dhamir yang baris tu, itulah fa'il dia. Itulah fa'il. Itulah fa'il dia. Dhamir tu yang menjadi fa'il. Minta tolonglah olehmu bis-sabri, dengan sabar. Bi huruf jar, as-sabri sabar. Majrur atau murakab jari. Wa huruf ataf. Dia menyambungkan antara as-sabri dengan as-salati. Nampak? Ra berkasrah, salat berkasrah juga. As-sabri ada di lam, as-salat pun sama-sama ada di lam. Ini waw. Kerja dia menyambungkan. Bukan sifat saja. Sifat tanpa ada waw. Sifat dia sama-sama alif lam, sama tanwin. Huruf ataf pun dia menyambungkan antara isim sama saja. Tapi muzakkar muannas tak kisah. Yang penting sama-sama makrifah atau sama-sama nakirah. Okey. Tapi kalau sifat sama-sama muzakkar, sama-sama muannas. Okey. Bilangan mesti sama juga. Sama-sama mufrad, sama-sama jamak. Itu sifat . Ini bukan sifat. Sebab ada waw tu huruf ataf. Nyambung. Dia kalimah yang berbeza. Dan minta tolonglah olehmu dengan sabar dan salah. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Wa innaha, dan sesungguhnya. Ini saya nak share. Inna, kita kekal terjemahkan sesungguhnya. Ha, dia dhamir, berarti jumlah ismiyah. Sampai sini. Satu jumlah ismiyah. Bila awal ayat ada inna dan di tengah-tengah ada huruf lam, maka lam tersebut berarti lam taukid. Makna dia sesungguhnya. Dulu kami belajar, oleh kerana lam ni sesungguhnya, inna ni kita ubah. Daripada sesungguhnya tukar kepada bahawasanya. Supaya tak nak berulang. Kalau tidak kita terjemah dan sesungguhnya dia, sesungguhnya. Dua kali dah ulang, mana? Kita ayat tu tak jadi kurang indah bila kita ulang kalimah yang serupa. Maka kita tukarkan inna kepada bahawasanya. Dulu, ni cerita dulu. Saya belajar dulu macam tu. Dulu, inna kita daripada sesungguhnya kena tukar kepada bahawasanya. Lam, kerana nak bagi makna lam ni sesungguhnya. Sesungguhnya dia, bahawasanya dia, sesungguhnya adalah amat berat melainkan atas orang-orang yang merendah diri. Itu dulu. Tapi setelah beberapa nasihat ataupun teguran daripada student saya, yang kebanyakannya daripada guru-guru bahasa, orang-orang jabatan pendidikan, dan dicadangkan bahawa lam ni elok terjemahkan benar-benar. Sebab tujuannya maksud sama. Maksudnya menunjukkan penegasan. Okey, saya pun sebab kita nak kekalkan inna, kita nak selaraskan sistem. Sebab kalau kita ubah-ubah nanti kita berjanji dia akan mengganggu pada sistem dan pelajar akan jadi bercelaru. Jadi atas nasihat tu, alhamdulillah Allah temukan saya dengan orang-orang yang
ikhlas untuk memberi pandangan mereka, untuk menyumbang sesuatu pada bangsa, menyumbang sesuatu pada agama. Alhamdulillah. Jadi saya kira pandangan ini pandangan yang baik dan saya guna pakai. Alhamdulillah dah banyak tahun dah. Itu maka sebab itu saya nak kekalkan inna tetap sesungguhnya. Kalau anna bahawasanya. Okay. Tapi kalau ada huruf lam di tengah-tengah, lam tu kita terjemahkan benar-benar. Dan insyaAllah banyak kita jumpa nanti. Kalau inna di tengah-tengah, di pangkal ayat, ada lam di tengah-tengah, inna kekal sesungguhnya. Lam tu kita artikan benar-benar. Jadi lam sekarang dah berapa mana? Tapi ni bukan huruf jar. Lam benar-benar bukan huruf jar. Yang dikatakan huruf jar mesti makna dia bagi. Dan huruf jar kerja dia baris akhir baris kasrah. Ini bukan baris kasrah, baris dhammah ni. Kabiratun, yang amat berat. Jadi ini bukan huruf jar kalau huruf jar dalam bagi, itu pertama kita kenal dulu. Kedua, lam nescaya. Sebenarnya nescaya kalau awal ayat ada lau, ada lafaz lau. Macam mana nak terjemah lau? Lau arti dia jikalau. Lam di tengah-tengah kita artikan nescaya. Dah dua lam sebelum ni kita jumpa. Hari ni satu lam lagi kita jumpa. Lam benar-benar. Macam mana nak tahu lam benar-benar? Awal ayat ada lafaz inna. Inna. Kadang-kadang anna. Lam di pangkal artikan benar-benar. Okey. Boleh faham? Jelas? Ini pelajaran baru, okey? Pedoman baru. Dan sesungguhnya dia benar-benar adalah amat berat. Tambah adalah. Sebab ni jumlah ismiah. Apa tanda dia? Bila baris akhir baris dhammah. Itu satu tanda dia. Ada dua tanda lagi. Baris dhammah. Adalah amat berat illa melainkan huruf ala huruf jar al-khashi'ina. Orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang merendah diri. Al-khashi'ina. Asalnya khashi'una. Dia berubah jadi khashi'ina kerana ala huruf jar. Huruf jar dia berubah baris dhammah tukar baris kasrah. Itu kalau isim mufrad. Kalau jamak taksir, kalau jamak muannas salim. Tapi kalau jamak muzakkar salim, asalnya khashi'una. Waw. Waw nun hujung. Waw tu pengganti baris dhammah. Tapi kalau masuk huruf jar, dia bertukar huruf ya. Yang pengganti kepada baris kasrah. Yang pengganti kepada baris kasrah. Sesungguhnya dia benar-benar adalah amat berat, melainkan atas orang-orang yang merendah diri, orang-orang yang khusyuk. Lah benar-benar, bukan huruf jar. Bukan, ya betul. La benar-benar. La taukid. Bila dipangkal ada inna, masya-Allah, betul. Betul ni. Ini encik ke atau puan ni? Kuna kudin ni. Sebab gambar ada dua orang, saya tak tahu. Suami isteri kan. Jadi mungkin akaun kongsi kot. Suami isteri, pasangan yang bahagia. Okey. Alhamdulillah anda ada pernah belajar kot. Pernah belajar kan? Belajar harfiah ni. Okey. Okey, ayat 46. Siapa orang-orang yang khusyuk tu? Kabir bukan makna besar ke Ustaz. Ya. Antara makna yang kita berikan juga kabiratun. Ada bertambah buta. Kabiratun. Berat juga kita artikan kepada berat. Besar. Ada juga yang ringan, apa yang kecil dia berat kan. Tapi secara umum bila besar dia berat Kita artikan kabiratun sini maknanya berat. Ya. Berat, besar Wasta'inu, minta tolonglah dengan sabar dan dengan salat. Ya. Sebab wa innaha, ha tu merujuk kepada siapa? Sesungguhnya dia. Dia tu siapa? Dia tu kembali kepada as-salati. Sebab solat tu isim muannas. Dia punya dhamir pun juga muannas. As-salah tu muannas. Dhamir ni adalah muannas.
Sesungguhnya solat itu benar-benar berat bahasa kita. Solat itu satu besar. Kecuali orang-orang yang merendah diri yang boleh buat solat. Kalau tidak, solat ni suatu yang berat, tak mampu nak lakukan. Nak tahu orang tu kuat atau tak kuat, kita tanya, solat boleh bangun solat semua. Orang yang kuat bukan dia boleh angkat 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo. Itu bukan orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang boleh bangun solat. Okey, bangun solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Siapa tu orang yang khusyuk itu? Orang-orang yang merendah diri itu, alladzina, orang-orang yang, ini sifat. Alladzina sifat bagi al-khashiina, sama-sama makrifah. Al-khashiina makrifah, sifat pun alladzina makrifah juga. Al-khashiina muzakkar, alladzina pun muzakkar juga. Al-khashiina jamak, alladzina pun jamak juga. Okey. Cuma alladzina ni isim mausul dia mabni. Dia tak ada tanda, tak ada yan tak ada, dia memang sampai kiamat allazina je. Antara allazini tak ada allazinu dia sama-sama. Dia kekal. Berbanding dengan yang kita namakan mabni berbanding al-khashin murab. Ini yang orang khusyuk macam mana? Yang yazunnuna. Saya berikan makna dua. Asal mana yazunna, mereka sangka. Tapi ada ketika dalam Quran zon juga bermakna yakin. Tapi dalam konteks ayat yang ke-46 ini kita artikan orang-orang yang mereka yakin. Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' mereka yakin. Satu jumlah fi'liyah. Mereka yakin. Yakin itu dia fa'il dia. Dan fa'il dia waw jamaah tu. Dhamir tu dia fa'il. Yazunnuna. Okay. Dah satu jumlah. Yazunnuna ni satu jumlah fi'liyah. Yang dia peranan dia sebagai apa ni? Siapa tahu? Apa tugas yazunnuna ni? Siapa tahu? Yazunnuna ni, siapa tahu? Dia satu jumlah ni. Tolong bagi respon. Apa peranan ni? Apa tugas dia? Dan kedudukan dia sebagai apa ni? Yazunnuna. Siapa ingat? Tolong bagi. Ada satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il mudhari'. Silah mausul, masya-Allah. Puan Yati Harun, alhamdulillah, betul. Silah mausul. Mana anda dah hafal isi mausul. Apa itu isi mausul? Kata nama penyambung. Ingat isi mausul kena hafal. Allazi, yang masya-Allah Kak Tun. Masya-Allah Puan Azrin. Puan Syarina, oh masya-Allah. Bahagianya saya. Anda dah kenal isi mausul, berarti ada silah mausul. Tak sempurna isi mausul tanpa ada silah mausul. Syarat isi mausul, apa syarat dia? Pertama, mesti jumlah fi'liyah. Kedua, ataupun masya-Allah Kak Faridah ke, semua dah. Semua tak ada jawapan salah, semuanya betul lah. Masya-Allah. Syarat silah mausul mesti jumlah fi'liyah pertama, atau jumlah ismiyah, atau syibhul jumlah. 3 jumlah saja yang layak menjadi silah mausul. Pertama, jumlah fi'liyah. Kedua, atau jumlah ismiyah. Ataupun ketiga, syibhul jumlah. Syibhul jumlah tu apa Ustaz? Syibhul jumlah ni murakab jari lah tu. Ma fil ard, ma apa yang isim mausul? Fil ard, iaitu silah mausul tu. Fil ard, huruf jar dengan isim. Yang kita panggil murakab jari. Ataupun zaraf dengan mudhaf ilaih. Ma indallah, apa yang di sisi Allah. Inda zaraf, Allah mudhaf ilaih. Alhamdulillah bila ada isim mausul, ada silah mausul. Orang-orang yang yazunnuna, mereka yakin. Apa bentuk keyakinan mereka? Apa keyakinan mereka? Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Annahum, bahawasanya mereka. Annahum, bahawasanya mereka. Anna, nampak? Bahawasanya. Kalau inna sesungguhnya, okey? Anna, bahawasanya. Hum, mereka. Isim ni. Dhamir. Dia bersambung dengan huruf anna maka dhamir muttasil. Mana dhamir dia? Ha ni. Apa nama ha ni? Ha ghaib. Apa mim ni? Mim ni tanda jamak, alamatul jam'i
lizukur, bagi muzakkar. Ni. Alam lizukur. Annahum, bahawasanya mereka mulakuna saja. Adalah, jangan lupa tambah, orang-orang yang menemui. Adalah orang-orang yang menemui. Tak ada baris depan pun. Ustaz kata kalau baris depan tambah oleh, tambah adalah. Ini tak ada baris depan. Untuk jamak muzakkar salim bukan dengan baris depan. Pengganti baris depan dengan huruf waw. Huruf waw. Asalnya mulakuna. Nun tak ada. Waw alif pun tak apa juga. Mulaku atau mulakuna pun boleh. Tetap cara terjemah orang-orang yang. Ini bukan isim bukan fi'il, ini isim. Isim apa? Jamak muzakkar salim. Mana pergi nun dia? Tak ada. Apa pasal ganti alif? Macam fi'il madhi je ni. Wah, alif di hujung mesti mereka, Ustaz. Tolong jawab. Kenapa? Mana pergi nun dia? Tolong beritahu saya. Siapa tahu? Saya nak komen. Tolong bagi respon. Sekarang 8.48. Tolong bagi 1 minit. Oh, masih lagi jawapan isi bau silam mausul lagi. Oh, tak habis lagi. Ada yang suara lambat sampai Okey, jawapan. Sila jawab soalan saya. Kenapa ni? Macam fi'il madhi ya. Mulaku. Telah bertemu oleh mereka. Tapi terjemah orang-orang yang menemui. Tambah adalah tu. Isim ni. Mana pasal balik di hujung? Patut oleh mereka ni. Sebab apa? Sebab anna. Oh iya ke? Lagi? Faedah sebab anna. Sebab mudhaf. Masya Allah, Ummi. Mudhaf. Nun digugurkan. Ahsanti. Mumtazah. Barakallahu fik. Masya Allah. Ummi. Sebab itu saya kata. Walaupun Umi kata dia umur dah lanjut 60 apa Umi? 64 ni? Tak, bagi saya semua orang muda. Baru 46 Umi. Walaupun tulis 64, tapi sebenarnya kerja orang muda. Macam 46. Masya Allah. Ada Anna bukan doktor, bukan sebab Anna doktor. Anna tu home tu dia, pada home dia, sebelah dia saja. Dia tak merubah pada 2-3 kalimah. Sebab Anna kat tu, bukan kat Tun. Bukan sebab Anna kat Tun. Bukan, ya Allah. Ya, tengok. Betul Mi, nampak Pak Mi Sebab ada Anna, bukan. Bukan Puan Rin Hasan. Bukan Faridah Salim. Ada Anna, bukan. Saja je saya nak beritahu tadi. Sebab tadi dah beritahu. Dua isim ni. Isim musanna dan jamak muzakkar salim. Macam mana boleh tahu jamak muzakkar salim? Erti yang saya hantar semalam adalah orang-orang yang menemui. Orang-orang tu kata kunci untuk jamak muzakkar salim. Okey, dua isim, jamak muzakkar salim dan isim musanna. Kalau menjadi mudhaf, kalau dia menjadi mudhaf, nun yang di hujung tu kena gugur. Kalau dia jadi mudhaf, mana mudhaf lain dia? Rabbi. Ya, dia mulaku memang khabar kat Tun, tapi khabar boleh ada nun. Mulakuna boleh. Anda kata Rabbihim tak ada. Annahum mulaku. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang menemui. Menemui siapa? Tak jelas ni. Menemui siapa? Isim ni. Rabbi, Tuhan. Nampak kenapa balik bawah? Sebab mudhaf lain mesti balik bawah. Seolah-olah macam ada mudhaf, ada huruf jar di tengah-tengah ni. Agak-agak boleh tak letak huruf? Sesuai apa? Huruf jar bagi. Dia bukan huruf jar sembarangan huruf jar. Dia bin, fi atau li. Ya, dia memang khabar. Khabar tak boleh, nun tak boleh hilang. Khabar tak dibuang, nun tak boleh buang. Tapi nun hilang tu bukan sebab khabar, sebab dia mudhaf. Sebab dia mudhaf. Mana mudhaf lain? Rabbi. Mereka kata dia memang khabar kat tuan, tapi dia bukan dia hilang nun tu bukan sebab khabar. Anda kata tak ada Rabbi, boleh. Mulakuna nun kena ada. Tapi oleh kerana dia ada mudhaf ilaih tu, Rabbi tu. Rabbi ni mudhaf ilaih, maka mulaku tu menjadi mudhaf. Semua jamak muzakkar salim dan isim musanna kalau menjadi mudhaf, nun yang di hujung kena gugur. Itu sebab itu dia jadi mulaku. Cara terjemah tetap tambah adalah. Sebab khabar sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menemui. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menemui bagi Tuhan mereka. Boleh tambah bagi tak apa? Sebab dia boleh hujan. Tak nak tak bagi pun tak apa. Orang-orang yang menemui, letakkan pun tak apa. Letakkan pun tak apa. Tapi dia bukan fa'il Ustaz. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Dah selesai kita belajar isim fa'il. Isim fa'il kerjanya seperti fa'il. Mudhaf lain ni boleh tambahkan.
Okey, orang-orang yang menemui akan Tuhan mereka. Boleh juga. InsyaAllah dalam istighfar kita akan belajar selepas baca wazan ni. Wa anna, dan bahawasanya, wa ataf, dia menyambungkan antara jumlah ismiah ini dengan jumlah ismiah. Dan bahawasanya mereka ilaihi, kepadanya, raji'una, adalah orang-orang yang kembali. Nampak kata ada nun. Khabar juga. Ni pun ada. Ni khabar juga. Tapi nun tu tak ada sebab dia jadi mudhaf kepada Rabbi. Ini dia tak jadi mudhaf, nun kekal ada. Cara terjemah tetap tambah adalah pada khabar. Dan bahawasanya mereka kepadanya adalah orang-orang yang kembali. Ya Bani Israel, wahai huruf seru. Bani mudhaf, asalnya banina, nah hilang sebab dia mudhaf, jamak muzakkar salim. Ini mulhaq, jamak muzakkar salim. Dia menyerupai jamak muzakkar salim. Kalau jadi mudhaf, nun dia hilang. Apa? Israila, mudhaf ilaihi. Anak-anak Israel, atau keturunan Israel. Uskuru fi'il amar. Uskuru fi'il amar. Ingatlah fi'il amar. Oleh kamu fa'il dhamir. Dhamir fa'il. Wow, jamaah tu. Ingatlah olehmu. Nikmati. Asalnya nikmata ni. Asal berfathah. Akan nikmat. Tapi kenapa beri bawah ni? Sebab nak meraihkan huruf ya ni, yang mutakallim ni. Yang menjadi mudhaf ilaih pada nikmat, mudhaf ni. Nikmata mudhaf, ya aku. Asal nikmataya. Oleh kerana dhamir yang mutakallim ni yang menjadi mudhaf ilaih, ta beri fathah, kena bertukar pada kasrah, kena nak meraihkan ya. Akan nikmatku. Ingatlah olehmu akan nikmatku. Nikmat yang macam mana sifat dia? Ini sifat bagi nikmat. Nikmat ni mu'anas. Sifat bukan mu'anas. Allati, yang isim mausul. Sifat kepada nikmat. Mu'anas sama mu'anas. Ma'rifah sama ma'rifah. Okay? Cuma isim mausul ni mabni, tak nampak tanda dia. Tanda dia nasab tak nampak. Tak apa. Terjemah dulu. Ingatlah olehmu akan nikmatku yang, bila ada isim mausul kena ada silah mausul. An'amtu alaikum, ni silah mausul, jumlah fi'liyah. Telah menikmatkan, fi'il madhi, oleh aku fa'il. Mana fa'il dia? Rukta ni. Apa nama dhamir ni? Ta mutaharrik. Ini fa'il dia. Alaikum, atas kamu, murakab jari. Ini satu jumlah fi'liyah. Apa peranan jumlah fi'liyah ni? Jumlah fi'liyah ni tugas dia menyerangkan tentang allati, tentang isim mausul ni. Dan jumlah fi'liyah ni sebenarnya dia duduk dalam jumlah uskuru tu. Dia bukan jumlah baru dia duduk, dia sub jumlah. Dia duduk dalam jumlah fi'liyah. Jumlah besar dia uskuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ni jumlah besar ni. Bau sempurna betul. Ini sub jumlahnya kecil kan. Ingatlah olehmu akan nikmatku yang telah menikmatkan oleh aku atas kamu. Wow, lagi huruf atau anni. Menyambung kan antara ni okey, ni bukan okey, baru okey, sorry. Wa anni, dan bahawasanya aku. Anni, bahawasanya aku. Faddaltu, telah melebihkan oleh aku. Dua kali sebut aku. Ini dhamir aku ni sebelah huruf inna, atau namanya nama tepi dhamir nasab mutasil. Yang ni faddaltu, telah melebihkan oleh aku. Dhamir ta mutaharrik ni, dhamir dalam fi'il madhi. Telah melebihkan fi'il madhi oleh aku fa'il. Kum, akan kamu, maf'ulun bih. Jumlah sempurna ni. Ada murakab jari ni. Bermula daripada faddaltukum 'alal 'alamina, seluruh jumlah fi'liyah ni. Jumlah fi'il, jumlah yang sempurna, jumlah muta'addiyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Jumlah muta'addiyah. Telah melebihkan oleh aku akan kamu 'alal 'alamina, atas sekalian alam. Atas sekalian alam. Okey. Fi'il. Dan ini jumlah ismiah. Walaupun ini jumlah fi'liyah ni duduk dalam kerangka jumlah ismiah. Sebab ayat ni mula dengan isim Inni, sesungguhnya aku ni. Dhamir dalam kumpulan isim. Sesungguhnya aku telah melebihkan oleh aku akan kamu atas sekalian alam. Wattaqu yauman, dan takutlah atau bertakwalah. Bahasa Melayu tak ada kalimat takwa. Kita terjemah pun takwa, bertakwa juga. Kadang-kadang kita terjemah takut. Dalam harfiah kita ada 4 makna. Kadang-kadang kita terjemah ittaqu tu berhati-hatilah olehmu. Kadang-kadang kita terjemah ittaqu tu takutlah olehmu. Dan kadang-kadang kita terjemah ittaqu berbaktilah olehmu. Berbakti, takut,
Dan bertakwalah olehmu juga. 3. Dan 4, berhati-hati. Berbakti, berhati-hati, bertakwa dan takut. 4 makna. Sebab tak ada bahasa Melayu takwa. Cuma kalau orang takwa ni dia ada perasaan takut. Takut apa? Takut murka Allah. Lepas itu sahabat Nabi bila ditanya tentang apa makna takwa, dia berikan analogi dengan mengatakan seolah-olah orang yang takwa ni umpama orang yang berjalan di atas jalan yang penuh duri. Bagaimana jalan yang berduri? Dia jalan kena berhati-hati, kena berwaspada, jangan sampai dia luka menyakitkan dia. Jadi kita dalam kehidupan kalau tak ada takwa, kita terdedah dengan bahaya. Kita mudah terdorong kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan kita. Kena takwa. Bertakwalah olehmu yauman, atau takutlah olehmu. Dia merujuk pada hari. Akan satu hari. La tajzi nafsun an nafsin sya'a. Tidak ia membalas oleh satu diri. Ini satu jumlah. Saya kena potong ni. Tapi sengaja saya tak potong tadi tuan-tuan. Saya letak kemudian lagi. Dalam makna saya letak apa semalam? Saya ada tertinggal ke? Anda perasan tak? Saya ada tertinggal satu dalam terjemahan saya. Tak sama dengan apa yang saya hantar semalam. Ittaqu yauman. Takutlah olehmu akan satu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak tajzi, ia membalas oleh satu diri dari satu diri akan sesuatu. Ada satu yang tertinggal. Siapa ingat? Masih dalam 859, saya tak boleh tunggu lama. Saya nak beritahu. Saya letak tambahan yang, saya tulis huruf besar semalam. Sebelum la tajzi. Biasa yang pada isim, betul? Tapi yang ni pada fi'il. Kenapa? Bila isim nakirah. Yauman isim nakirah bertemu dengan jumlah fa'ilah. Bila bertemu dengan jumlah fa'ilah, pada awal jumlah fa'ilah itu sendikan yang. Nah, kerana nak menunjukkan seluruh jumlah fa'ilah ni menjadi sifat pada yaumun. Dan bertakwalah, takutlah olehmu akan satu hari yang tidak ia balas. Ni jumlah fa'ilah ni menerangkan sifat. Sifat dalam bentuk jumlah. Sifat ada dua bentuk. Satu bentuk yang saya cerita sebelum ni, itu bentuk mufrad. Sifat bentuk satu kalimah saja. Dia mesti sama. Azabun, azimun, as-sirata, al-mustaqimah, sama-sama baris fathah, sama-sama alif lam, sama-sama bilangan, sama-sama jenis. Okay. Tapi ni bentuk jumlah fi'liyah. Biasanya kalau bentuk jumlah, in between antara isim nakirah dengan jumlah tu kita letakkan tambahan yang. Pada terjemahan tambah yang. Bukan saja-saja tambah yang, kerana nak menunjukkan seluruh jumlah ini berperanan sebagai sifat kepada yauman. Dan takutlah olehmu akan satu hari yang tidak ia balas. Apa sebut ia balas? Bukan kau. Sebab ni dia di sini dia merujuk pada nafsun, isim muannas. Ni fa'il zahir. Bila dalam fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir, wujuban atau jawazan? Jawazan. Kalau ada dhamir mustatir jawazan, maka biasa ada fa'il zahir. Ia di sini merujuk pada nafsun. Tidak ia balas oleh satu diri. Jangan lupa tambah oleh pada fa'il. Apa tanda dia? Pada dhammah. Dari satu diri, syai'an, akan sesuatu pun. Maf'ul bih, syai'an. Apa tanda dia? Baris fathah. Baris fathah ni berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Yang betul, kemudian Faridah Salim. Sebab nak menunjukkan jumlah fi'liyah tu menjadi sifat. Tambah yang tu besar tu. Saya sengaja, bukan saya saja letak tu. Saya sengaja huruf besar. Bagi anda perasan. Anda terkesan dengan contoh tu. Waw dan huruf ataf. La, tidak. Yukbalu, ia dikabulkan. Yukbalu, ia dikabulkan. Minha, daripadanya. Syafa'atun, akan satu syafaat. Ini satunya. Syafa'atun ni ada yang terjemahkan dia maf'ul bih. Dia bukan maf'ul bih Dia bukan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih mesti pada fathah. Syafa'atun. Ini perkara yang baru ni. Saya cerita je. Nak cerita ke nak terangkan terus? Ini nama dia naib fa'il. Kenapa naibul fa'il? Sebab yukbalu fi'il majhul. Bila fi'il majhul, fa'il dah tak ada.
Fa'il telah dikeluarkan fa'il. Maka maf'ul bi itu asalnya maf'ul bi. Dia ambil alih tempat fa'il. Nama dia naibul fa'il. Ustaz, tambah yang untuk menunjukkan sifat ke? Ya, betul. Seluruh jumlah tu menjadi sifat. Seluruh jumlah fi'liyah tu menjadi sifat pada yauman. Dengan syarat pada isim nakirah, ada syarat isim nakirah dan bertemu dengan jumlah fi'liyah. Dan memang pada sifat lalu kita tambah yang saja. Walaupun dia jamak ke, muzakkar salim ke muannas salim, tetap tambah yang. Contoh, ayatun bayyinatun. Beberapa ayat, beberapa yang terang kalau harfiah. Tapi kita dah sistemkan dia. Kalau bentuk murakab tausifi, untuk sifat tambah yang cukup. Meskipun dia jamak, beberapa ayat yang terang cukup. Qiradatan khasiin, kera-kera orang-orang yang hina, tak perlu. Orang-orang dah tak perlu lagi, kera-kera yang hina. Itu kalau sifat bentuk mufrad. Mundur dulu. Just ni, lama tak nampak. Okey, tak apa. Okey, silakan. Okey, naibu fa'il. Naibu fa'il ni sebenarnya asal dia maf'ul bih. Cuma dia take over tempat fa'il. Itu nama dia naibul fa'il. Semua naib fa'il memang pada dhammah. Tapi cara terjemah jangan sebut boleh, kena sebut akan. Tidak ia diterima daripadanya akan syafa'atun. Syafa'at kita terjemah ada genapan, penggenap Wala yu'khazu, dan tidak ia diambil. Ni jumlah fi'liyah juga. Tapi fi'il majhul, ia diambil minha daripadanya adlun, akan tebusan. Bukan maf'ul bih, tapi naibu fa'il adlun Walahum, dan tidak mereka yunsuruna, mereka ditolong. Fi'il mudhari'. Siapa ditolong? Mereka. Mereka tu adalah naibu fa'il. Ni naibu fa'il dalam bentuk dhamir, bukan dalam bentuk zahir. Kalau zahir, dia tanda daripada dhammah. Cara terjemah tambah akan. Nota saya dah siapkan tentang naibu fa'il ni. Saya dah siap. Tapi nak cerita hari ni, tak apalah Ke nak teruskan? Dah 95 minit dah ni. Berjangkit-jangkit ni, nanti lewat Tak apa Ke nak? Saya ni tak sampai hati lah. Walahum yusarun, dan tidak mereka ditolong. Wattaqu yawman, dan takutlah olehmu akan satu hari yang Wattaqu yawman, dan takutlah olehmu akan satu hari yang tidak ia membalas oleh satu diri dari satu diri akan sesuatu pun. Wala yuqbalu, dan tidak ia diterima. Ia diterima, majhul, fi'il mudhari' majhul. Apa tanda fi'il mudhari' majhul? Huruf pertama mesti baris dhammah, dan huruf tengah-tengah baris fathah. Huruf pertama baris dhammah, tengah-tengah baris fathah. Kalau pertama baris dhammah saja tak cukup. Itu baru satu syarat. Syarat kedua dia, huruf yang di tengah-tengah mesti baris fathah. Wala yu'khadhu, dan tidak ia diambil. Nampak? Huruf pertama baris dhammah, tengah-tengah baris fathah. Ditanda fi'il mudhari' majhul. Walahum, dan tidak mereka yunsaruna, mereka ditolong. Apa tanda fi'il mudhari' majhul? Huruf pertama baris dhammah, tengah-tengah baris fathah. Standard. Tanda dia sama. Huruf pertama baris dhammah, huruf tengah-tengah baris fathah. Kalau selain baris fathah, bukan. Dia bukan fi'il majhul. Bukan. Dia mesti, yang dikatakan majhul, mesti huruf tengah-tengah baris fathah. Ya. Wan Kalsum binti Ismail. Sebenarnya naib fa'il adalah dia naik taraf. Nak cerita ke? Sikit boleh Saya cerita sikit boleh? Sampai 9 suku kita habis, boleh? Boleh tak? Nak tanya dulu. Naib fa'il.
Nak saya cerita sikit je. Tak sampai 9 suku habis. Kalau dapat, Alhamdulillah. Tak dapat pun tak kisah. Nak? Boleh? Okey. Boleh. Saya tak maulah nanti hidung tak mancung, pipi sorong-sorong. Boleh? Alhamdulillah. Boleh. Okey. 4 orang, 5 orang ni. Ustaz, saya nak undur diri dulu. Okey, saya nak pick up. Okey, tak apa. Boleh. Puan Syarina tak apa, boleh ni. Kak Zan baru masuk. Kak Zan nak habis lah Kak Zan. Okey. Begini. Alhamdulillah. Sebenarnya ayat begini yang kita wala yuqbalu, dan tidak ia dikabulkan. Minha daripadanya syafa'atun. Kenapa? Sebab yuqbalu tu fi'il majhul. Sebenarnya ayat dia begini. Kalau kita tukar pada fi'il maklum, yuqbalu jadi yaqbalu. Qabala yaqbalu. Yaqbilu atau yaqbalu ya? Saya kena confirm. Anda ke? Akan tak yaqbalu lah. Yaqbalu, ia terima. Okey, yaqbalu ia terima maklum. Ia menerima. Tidak ia terima. Siapa dia terima? Kalau ada fi'il madhi, dalam fi'il madhi ada dhamir mustatir jawazan, biasa ada fa'il. Dalam konteks saya ni Allah. Dia punya fa'il dia. Yaqbalullahu, tidak ia menerima oleh Allah. Ini cerita hari kiamat ni. Cerita hari penghabisan cerita Allah. Allah tidak akan terima. Fa'il dia sebenarnya Allah. Okay. La yaqbalullah. Kalau fi'il maklum tidak ia menerima oleh Allah. Minha, daripadanya, daripada satu diri. Ha tu kembali pada jiwa tadi, dhamir tadi, pada nafsun Minha, daripadanya. Dan tidaklah Allah menerima daripada satu diri syafa'atan, akan satu syafaat pun. Itu asalnya begini aja. Okey, asalnya begini. Tapi oleh kerana yaqbalu fi'il ma'lum, dia tukar kepada majhul, dia tukar jadi yuqbalu, maka fa'il tadi dah digugurkan. Fa'il mesti ingat, fa'il mesti pada dhammah. Fa'il mesti pada dhammah. Kalau isim mufrad, kalau jamak taksir, kalau jamak muannas salim mesti pada dhammah. Fa'il. Istilah hukum marfu'. Sekarang fa'il kita gugurkan. Kenapa kita tukar fi'il mudhari' maklum kepada majhul? Yaqbalu jadi yuqbalu. Ia dikabulkan. Yang mengabulkan dah di okey. Tukar majhul, yaqbalu jadi yuqbalu. Minha dhamir jam majhul, kenapa? Daripadanya syafa'atun. Nampak? Syafa'atan tadi ambil alih kepada, saya kata bila ada fi'il madhi atau mudhari' maklum atau majhul ke dalam ada dhamir mustatir, jangan lupa. Kalau maklum ada fa'il, kalau majhul ada naib fa'il. Tanda sama baris depan. Tapi cara terjemah tambahkan akan. Tidak ia diterima daripadanya. Kenapa? Syafa'atan berubah jadi syafa'atun, dia ambil alih tempat fa'il tadi. Sebab itu nama dia naibul fa'il. Dia ambil alih tempat fa'il. Tapi kedudukan dia sebenarnya asal dia adalah maf'ulun bih. Dia berubah kedudukan saja. Dia mengambil peranan lain. Sebab fa'il sepatutnya kena baris dhammah. Okay. Begitu juga la yu'khazu. Asal yu'khazu tidak ia diambil daripadanya, akan tebusan. Ini majhul. Ini majhul kena ada naib fa'il. Asalnya bukan yu'khazu, asalnya khuzu. Ia mengambil. Bila dia mengambil mesti ada fa'ilnya. Allahu fa'il dia, oleh Allah. Minha, daripadanya, daripada satu diri tadi. Adlan, akan tebusan. Asalnya maf'ul bih. Oleh kerana fa'il ni Allah ni digugurkan. Kenapa? Bila kita tukar majhul, ya'khuzu jadi yu'khazu, maka fa'il itu ya'khuzu Allahu minha berubah jadi yu'khazu. Allah digugurkan, maka adlun berubah jadi adlan yang berubah jadi adlun.
Adlan maf'ul bih, ambil alih tempat fa'il. Nama dia naibu fa'il. Pada terjemahan tetap sama, tambah akan pada terjemahan. Saya pergi nota tak berapa proper sangat sebab saya tadi dah last minute saya siapkan tadi. Sementara menunggu 7.30 tadi saya siapkan. Ala kulli hal, inilah saya sikit. Asalnya adlan. Allah digurkan, adlan ambil alih tempat fa'il. Itu nama dia naibul fa'il. Itu dia. Semua naib fa'il, tanda dia pada dhammah, khusus pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Cara terjemah tambah akan, macam maf'ul bih. Tapi dia bukan maf'ul bih, nama dia naibul fa'il. Macam mana nak kenal naibul fa'il? Bila ada diawali oleh fi'il madi atau fi'il mudhari'. Alhamdulillah. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Maaf kalau ada kekurangan. Mungkin laju juga. Dah hujung kan? Selalu komen, Ustaz dah hujung laju sangat. Nak buat macam mana? Okay. Tak apa, cerita mukadimah. Nanti cerita-cerita lagi. Kita sembang lagi nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan kali kedua jelas sikit. Kali ketiga lebih terang. Kali keempat makin menarik. Dan kali berikutnya insyaAllah. Dah, inilah. Besok saya nak masuk bab wazan dah. Esok pagi kita mula kelas, kita bincang tentang wazan. Kalau tak faham bab naibul fa'il pun tak apa, tak kisah. Jangan susah hati, kita belajar lagi, ulang lagi, banyak kali insyaAllah. Jangan susah hati. Kalau tak faham pun tanya saya, kita ulang lagi, bukannya susah. Bukan berdosa pun dapat pahala. Ini belajar yang seronok. Tak ada apa hal. InsyaAllah anda jangan susah hati. Anda kena seronok dengan apa yang kita bincangkan. Alhamdulillah. Okey, kita ada baki 8 hari lagi untuk kita tutup program kita kali ini. Baki 8 hari tu InsyaAllah kita akan isi mana-mana yang kurang. Dan saya akan fokus, mulai esok saya akan fokus pada wazan. Dan kita akan tambah terjemahan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-49, muka surat yang ke-8 insyaAllah. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Insyaallah untuk muka surat 8 tu sampai habis tu kita bagi pada 3. 1/3 satu pertemuan, dan makna 3 pertemuan selesai satu muka surat. Ada baki lagi itu dah 3 pertemuan. Mana ada lagi 5 hari. 5 hari lagi tu kita baca satu pertemuan setengah muka surat. Boleh muka surat baru, muka 9. Wa isqulna nadkhulu hadhihi al-qaryah saja, itu setengah muka. Satu pertemuan setengah muka surat. Makin panjang Mana ada baki 4-5 pertemuan kita dapat dalam 3 muka surat. 3 muka surat lagi baru kita selesai Ramadan insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Dan saya ucapkan sama-sama kerana anda sudi mendengar celoteh saya, sudi mendengar perkongsian saya. Kerana anda tabahlah 1 jam duduk, bukan tengok TV, tengok handphone kecil Lama ni, lama sangat nak tunggu ni. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah nilai kerja kita sebagai satu ibadah, dan harapan kita ibadah inilah bakal kita jadikan bekal untuk berhadapan dengan Allah SWT kelak. Jadi saya sudahi pertemuan kita ini dengan minta maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan dan kekhilafan sepanjang saya kendalikan program ini, dan terima kasih yang tak terhingga atas sokongan anda. Semoga kita beroleh manfaat di dunia maupun di akhirat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.